Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tajuk perkembangan pendidikan di Malaysia sebelum merdeka. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Nik Nur Ifzan binti Mama Azman dan rakan saya Sazana binti Ayub. Sebelum itu, saya mewakili kumpulan saya ingin merakamkan penghargaan kepada Dr. Azizi bin Jaafar selaku pensyarah EDUP 3013 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia bagi kelas kami. Perkembangan pendidikan di Malaysia sebelum merdeka membincangkan perkara seperti sistem pendidikan pondok, laporan Cheesman, sistem pendidikan vernacular, laporan Bernas, laporan Van Wu dan Ordinan Pelajaran 1952. Sebelum kedatangan kuasa penjajah, sistem pendidikan masyarakat Melayu adalah berlandaskan kepada kitab Al-Quran. Aktiviti mereka terhad kepada membaca Al-Quran, mengenal huruf abjad Arab, mengingat dan menghafaz doa dan yang terakhir mempelajari prinsip agama Islam. Yang pertama, sistem pendidikan pondok. Ciri-cirinya adalah berbentuk tradisional, pembelajaran secara turun-temurun yang diwariskan kepada generasi seterusnya. Hala tujuannya ialah melahirkan insan berkemahiran, berkebolehan dalam aspek teknik dan praktikal. Pembelajaran berteraskan tauhid, akidah dan akhlak, dan falsafah pendidikannya ialah melahirkan generasi yang beradab sopan dan hormat menghormati. Terdapat 3 kaedah pembelajaran sistem pondok. Yang pertama, pendekatan bersepadu. Digunakan ketika mengajar bahasa Arab, guru menterjemahkan ayat-ayat daripada kitab fiqh secara harfiah terlebih dahulu sebelum menerangkannya dengan lebih jelas kepada murid. Guru menjelaskan aspek-aspek nahwu, saraf, balaghah dan uslub bagi mendekatkan murid dengan bahasa Al-Quran. Kaedah kedua pula ialah penerangan atau penyampaian. Guru membaca kitab sebelum mensyarahkannya manakala murid menadah kitab yang sama sambil membuat catatan. Kaedah yang seterusnya ialah kaedah hafazan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang seterusnya ialah sistem pendidikan vernacular. Ciri-cirinya adalah setiap sekolah menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berbeza. Sekolah dibina di kawasan tertentu seperti bandar, ladang dan kampung. Tidak menyediakan pelajaran vokasional dan teknikal dan yang terakhir setiap sekolah khusus untuk satu kaum tertentu sahaja. Terdapat 4 jenis sekolah ditubuhkan. Yang pertama ialah sekolah Melayu. Sekolah ini didirikan oleh kerajaan. Mata pelajaran yang diajar ialah membaca, menulis dan mengira. Sekolah ini dibina di kawasan luar bandar dan menyediakan pendidikan setakat darjah 6 sahaja. Yang kedua ialah sekolah Inggeris. Didirikan oleh mubalik Kristian. Sekolah ini khas untuk anak-anak pegawai British. Sekolah ini dibina di kawasan bandar, menggunakan bahasa Inggeris dan pendidikan peringkat rendah dan menengah. Yang seterusnya ialah sekolah Cina. Sekolah ini bertujuan untuk memupuk semangat kesetiaan terhadap negara China, menggunakan bahasa pengantar mengikut dialek masing-masing, menggunakan sukatan pelajaran, buku teks dan guru dari negara China. Dibina di kawasan pinggir bandar. Terdapat 3 peringkat sekolah Cina. Yang pertama, sekolah rendah, sekolah menengah rendah dan sekolah menengah atas. Dan yang terakhir ialah sekolah India. Menggunakan bahasa Tamil, dibina di kawasan Ladan, sukatan pelajaran dan buku teks diambil dari India dan menyediakan pendidikan sekolah rendah. Yang ketiga adalah laporan Cheesman. Selepas Perang Dunia Kedua, kerajaan Inggeris di bawah rancangan Cheesman cuba menyusun semula sistem pendidikan di tanah Melayu, bertujuan untuk menyatukan aliran dalam sukatan pelajaran dan membaki sistem pendidikan serta menumpukan peringkat sekolah rendah sahaja. Namun, rancangan itu ditolak kerana sekolah menengah masih dibentuk mengikut aliran bahasa ibunda masing-masing. Terdapat beberapa rancangan Cheesman. Yang pertama,
Tempat percuma diberikan kepada kanak-kanak yang menghadiri sekolah vernacular di peringkat sekolah rendah. Yang kedua, bahasa Inggeris diajar di semua sekolah rendah. Yang ketiga, menumbuhkan dua jenis sekolah menengah. Dan yang terakhir, pelaksanaan secara penuh laporan pelajaran 1938 mengenai pendidikan vokasional. Sekarang saya akan membentangkan mengenai laporan Barnes. Satu jawatankuasa telah disediakan mengenai pendidikan Melayu iaitu laporan Barnes. Pengerusinya ialah I. J. Barnes iaitu pengarah bahagian latihan sosial University Oxford yang ditugaskan untuk menyelidik dan memperbaiki pendidikan bagi orang Melayu pada tahun 1950. Oleh itu, laporan jawatankuasa mengenai pendidikan Melayu atau laporan Barnes mengusyurkan beberapa cadangan. Namun, cadangan tersebut mendapat tentangan yang hebat daripada kaum Cina yang menganggap bahawa laporan ini merupakan usaha untuk menghapuskan bahasa dan kebudayaan Cina. Antara cadangan laporan Barnes ini ialah yang pertama, matlamat pendidikan ke arah membentuk satu bangsa berasaskan pelbagai kaum. Seterusnya, semua sekolah vernacular dibubarkan dan diganti dengan sekolah kebangsaan. Seterusnya yang ketiga, sekolah kebangsaan ini hanya menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada peringkat sekolah rendah. Salah satu bahasa ini akan digunakan secara meluas sebagai bahasa kedua. Seterusnya, yang keempat, kanak-kanak yang berumur 6 hingga 12 tahun yang menerima pendidikan di sekolah kebangsaan diberi pendidikan percuma. Yang kelima, setelah tamat pendidikan sekolah rendah, murid-murid yang meneruskan pelajaran ke peringkat menengah akan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yang keenam, pembinaan sekolah vokasional yang moden. Yang ketujuh, kurikulum hendaklah menekankan mata pelajaran seperti sains, seni perusahaan dan sains rumah tangga. Yang kelapan, pentadbiran dana kewangan sekolah kebangsaan perlu ditanggung oleh penguasa pelajaran setempat dan kerajaan. Seterusnya, yang kesembilan, penumbuhan jemaah nazir persekutuan. Yang terakhir sekali, pembinaan maktab perguruan berasrama untuk memegang sijil persekolahan. Sekarang saya akan membentangkan mengenai laporan Feng Wu. Laporan ini disediakan oleh jawatankuasa mengenai pendidikan Cina. Ekoran daripada laporan Barnes, sebuah jawatankuasa baharu dilantik. Laporan Feng Wu disediakan oleh jawatankuasa mengenai pendidikan Cina. Pengerusinya ialah Dr. W.O. Feng dan Dr. Wu Te-Yao pada tahun 1951. Mereka merupakan penasihat daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tujuan laporan ini diadakan adalah untuk melayani kehendak masyarakat Cina. Masyarakat Cina menganggap laporan Barnes merupakan suatu percubaan untuk menghapuskan bahasa dan budaya orang Cina. Laporan Feng Wu mendapati yang pertama, walaupun bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi dan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa, namun orang-orang Cina perlu diberi untuk kedua negara. Yang kedua, galakan diberikan kepada orang-orang Cina untuk menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Seterusnya, orang-orang Cina digalakkan oleh kerajaan Inggeris untuk menguasai ketiga-tiga bahasa. Seterusnya, yang keempat, pengajaran bahasa iaitu bahasa Cina, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu hendaklah diperbaiki. Yang kelima, guru terlatih bagi sekolah Cina tidak mencukupi. Yang keenam, bantuan kewangan untuk sekolah Cina perlu ditambah. Seterusnya, yang ketujuh, buku teks sekolah Cina terutamanya dari negara China dan Hong Kong
perlu disemak dan dimasukkan unsur-unsur masyarakat tempatan. Yang ke-8, dasar pendidikan negara hendaklah ke arah matlamat membentuk kewarganegaraan Melayu. Dan yang terakhir sekali, sekolah-sekolah mesti menyediakan kanak-kanak untuk menempuh semua aspek kehidupan berdasarkan latar belakang kehidupan masyarakat Melayu. Sekarang saya akan membentangkan mengenai Ordinans Pelajaran 1952. Ordinans Pelajaran 1952 ditubuhkan oleh Kerajaan Inggeris kerana apabila meneliti laporan di atas, mereka mendapati bahawa cadangan-cadangan dikemukakan tidak sama. Oleh itu, setelah dikaji, jawatankuasa ini mengemukakan cadangan seperti yang pertama, mengadakan dua sistem persekolahan, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan satu lagi menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Seterusnya, yang kedua, pelajaran bahasa Cina dan Tamil perlu disediakan sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar yang ingin belajar bahasa ibunda mereka. Yang ketiga, pelajaran bahasa Melayu diwajibkan di sekolah Inggeris. Baiklah, berikut merupakan kronologi Ordinans Pelajaran 1952 setelah cadangan tersebut. Yang pertama, laporan ini dibentangkan di Majlis Perundangan Persekutuan dan telah dituluskan pada tahun 1951. Sekolah ini menetapkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan di Persekutuan Tanah Melayu. Sekolah vernakular Cina dan Tamil tidak diterima sebagai sebahagian daripada sistem persekolahan kebangsaan. Bahasa Cina dan bahasa Tamil dicadangkan diajar sebagai bahasa ketiga. Namun, cadangan-cadangan ini tidak dapat dilaksanakan kerana menghadapi masalah kewangan. Oleh itu, jawatan kuasa khas ditubuhkan untuk mengkaji bagaimana cadangan-cadangan tersebut boleh dilaksanakan. Antara cadangan-cadangan tersebut ialah penggunaan dua bahasa di sekolah Melayu dan tiga bahasa di sekolah Cina dan Tamil. Yang kedua, mengahadkan kemasukan pelajar ke sekolah Inggeris dan memulakan pendidikan menengah vokasional. Namun, perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan kerana sekali lagi menghadapi masalah kewangan. Baiklah, tajuk terakhir, penyerta razak. Antara sebab kenapa penyerta razak ditubuhkan adalah untuk memenuhi janji pilihan raya supaya mengkaji semula dasar pendidikan. Jawatan kuasa khas dibentuk pada tahun 1956. Pengerusi bagi penyerta razak ini ialah Datuk Abdul Razak Hussein yang merupakan Menteri Pendidikan pada masa tersebut. Penyerta razak memberi penekanan terhadap yang pertama, memberi penekanan terhadap perpaduan kaum dan memberi penekanan terhadap penghasilan tenaga kerja. Tujuan utama laporan ini diadakan adalah untuk yang pertama, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang kedua, memenuhi keperluan negara yang merdeka dan mengembangkan sistem pendidikan. Seterusnya, melahirkan perpaduan antara kaum sebagai satu rumpun bangsa Tanah Melayu. Yang keempat, merapatkan jurang perbezaan antara kaum di Tanah Melayu. Yang kelima, mewujudkan sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan. Seterusnya, menjadikan kemudahan pelajaran yang mencukupi. Dan tujuan yang terakhir ialah mewujudkan masyarakat yang berdisiplin, terlatih, bertoleransi, liberal dan progresif. Hasil pada tujuan di atas, syur-syur berikut disediakan dengan adanya laporan ini. Yang pertama,
Dasar pelajaran ialah tanggungjawab Menteri Pelajaran yang juga bertanggungjawab atas pelajaran menengah dan latihan guru. Yang kedua, pihak berkuasa pelajaran tempatan bertanggungjawab ke atas pelajaran sekolah rendah dan pelajaran pertukangan. Yang ketiga, guru-guru akan menerima latihan yang serupa. Seterusnya, pertubuhan jemaah nazir-nazir sekolah. Yang kelima, penubuhan lembaga pengelola sekolah di semua sekolah. Seterusnya yang keenam, penubuhan skim perkhidmatan yang sama bagi semua guru. Yang ketujuh, dua jenis sekolah iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah persendirian. Yang kedua, sekolah rendah dan menengah yang menerima bantuan. Yang kelapan, sekolah rendah terdiri pada sekolah umum iaitu bahasa pengantar ialah bahasa Melayu dan sekolah jenis umum ialah bahasa pengantarnya ialah bahasa Mandarin, Tamil dan Inggeris. Yang kesembilan, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menjadi bahasa wajib di semua sekolah. Namun, jika perlu, bahasa pengantar dalam bahasa lain boleh digunakan. Hanya satu jenis sekolah menengah sahaja. Namun sekolah ini terbuka kepada semua bangsa dan menggunakan satu sukatan pelajaran dan kurikulum. Semua bahasa boleh dimasukkan yang mengambil kira kebudayaan tanah Melayu. Yang ke-11, calon daripada sekolah menengah mula mengambil peperiksaan sijil rendah pelajaran dan sijil pelajaran Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, dirancang juga pelajaran menengah lanjutan dan juga sambilan. Yang ke-13, penyusunan semula pelajaran teknik. Seterusnya, pengawalan saiz sekolah dan bilik darjah. Yang ke-15, semua sekolah diorientasikan supaya bersifat kemelayuan dan memperkenalkan sukatan pelajaran serta jadual waktu yang sama bagi semua sekolah. Cadangan di atas telah diterima oleh Majlis Perundangan Persekutuan dan disahkan oleh Ordinan Pelajaran tahun 1957. Ini merupakan rujukan kami. Sekian, terima kasih. Kami bangga menjadi guru.